Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim. Wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniaan daripada Allah, kita direzekikan untuk bersama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita melanjutkan bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wasallam yang menceritakan tentang amalan-amalan yang mudah namun pahalanya sangat melimpah ruah. Hadis yang akan kita jumpa pada hari ini adalah hadis yang ke-24 biiznillah subhanahu wa ta'ala, iaitu hadis yang menceritakan tentang doa penghapus dosa syirik. Doa yang menghapuskan dosa syirik. Kita baca hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Marwazi, Abu Bakr Al-Marwazi dalam kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina ila sayyidina Abi Bakr Al-Marwazi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i مصنفاته وشراحها اللهم أمين بسنده عن معقل بن يسار قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشرك فقال هو فيكم أخفى من دبيب النمل فسأدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره أو صغير الشرك وكبيره قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يقولها 3 مرات رواه أبو بكر المروزي. Terjemahan bagi hadis ini adalah daripada Ma'qil bin Yasar. Beliau telah berkata, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata dan beliau telah bersaksi dengannya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya kalau ikut guru saya, maksudnya beliau telah bersaksi, maksudnya Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang meyakini setiap ucapan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau menurut Syekh Said bin Shaltut, maknanya begitu. Maknanya Sayyidina Abu Bakr ini antara kelebihan yang ada pada beliau yang melebihi orang lain, walaupun semua para sahabat ada perkara ini, beliau sangat-sangat mempercayai baginda Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak akan sama sekali teragak-agak dalam isu ini. Sehingga beliau dipanggil sebagai As-Siddiq, seorang lelaki yang sangat-sangat membenarkan apa sahaja sabdaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebut tentang syirik. Lalu baginda telah bersabda, ia iaitu syirik di dalam diri kamu semua adalah lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Maknanya sangat halus, kadang-kadang kita tak perasan. Sebagaimana kadang-kadang kita tak perasan adanya pergerakan semut. Dia berjalan tepi depan kita tapi kita tak perasan. Sebab dia halus. Nak pula kalau tengah malam. Maka saya, kata Nabi SAW, akan menunjukkan kepada anda akan suatu amalan yang sekiranya anda telah melakukannya, nescaya telah pergi daripada anda perkara-perkara kecil bagi syirik dan perkara-perkara besarnya. Atau yang baginda sabdakan adalah perkara yang kecil bagi syirik dan perkara yang besar baginya. Jadi, perawi hadis tidak pasti adakah Nabi SAW bersabda, Zahaba anka sigharu syirki wa kibaruh,
Atau yang Nabi sabdakan, zahaba anka saghirus syirki wa kabiruh. Saghirus syirki ke ataupun Nabi sebut sigharus syirki. Kabiruhu ke ataupun kibaruhu. Maknanya lebih kurang tuan-tuan. Namun oleh kerana tidak pasti mana satu lafaz yang keluar daripada mulut baginda Nabi SAW, maka para ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini menyatakan ada berlaku ketidakpastian di kalangan perawi, bukan Nabi yang tak pasti. Okey, maka dinyatakan kedua-duanya sekali untuk menunjukkan amanah mereka di dalam menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang baginda Nabi SAW. Kalau tak pasti, mereka akan sebut secara jelas yang mereka tidak pasti. Okey, sekali lagi, maka saya akan menunjukkan kepada anda akan suatu amalan yang sekiranya anda telah melakukannya, nescaya telah pergi daripada anda perkara-perkara kecil bagi syirik dan perkara-perkara besarnya. Atau yang baginda sabdakan adalah perkara yang kecil bagi syirik dan perkara yang besar baginya. Maknanya kalau kita sebut zikir ini, kalaulah ada dosa syirik yang menghinggapi seseorang, dosa syirik itu semuanya akan dihapuskan. Baik dosa kecil, dosa syirik yang kecil atau dosa syirik yang besar. Maknanya bersih terus dia daripada sebarang dosa yang berkait dengan syirik. Baginda telah bersabda, katakanlah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung dengan bantuanmu daripada saya menyengutukan sesuatu denganmu dalam keadaan saya mengetahui, dan saya memohon keampunanmu terhadap apa saja yang saya tidak ketahui. Baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Maksudnya doa ini telah diajar oleh Nabi sewaktu Nabi menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Nabi sebut secara 3 kali. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Marwazi. Di dalam musnad beliau, Musnad Abi Bakr. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-24 ini menceritakan tentang zikir. Zikir yang akan menghapuskan seluruh dosa syirik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syirik ni apa dia? Syirik ni maknanya kita jadikan amalan kita atau kita menjadikan ada yang kita utamakan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ni maknanya ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain daripada Allah. Maksudnya kita jadikan Allah ni ada rakan sekutunya. Lepas tu kita panggil menyengutukan Allah dalam bahasa Melayu. Kita menjadikan Allah ni ada kawannya. Allah ni ada benda yang macam Allah Subhanahu wa taala juga. Ini dinamakan sebagai syirik. Jadi syirik ni ada banyak-banyak jenis. Yang paling besar sekali adalah kita, wali'azubillah, bukan kita lah, iaitu seseorang menjadikan Allah Ta'ala ini sebagai Tuhan, tapi ada pula Tuhan lain yang dijadikan sebagai Tuhan yang kedua. Maknanya, dia meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam otak dia, Tuhan ada 2, pertama Allah, kedua Tuhan yang nombor 2, atau dia terus menafikan Allah langsung tak ada. Bahkan yang Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang lain. Jadi ini dinamakan sebagai syirik ataupun kufur. Cuma bila guna dalam istilah bahasa Arab, syirik ni maknanya dia terima Allah, dia terima juga Tuhan lain. Okey, dia terima Allah, dia terima Tuhan lain. Contoh yang berlaku kepada masyarakat Arab pada zaman baginda Nabi SAW sebelum daripada kedatangan Islam. Bila Nabi datang, Nabi bawa akidah supaya jangan ada kata Tuhan lain selain daripada Allah. Yang ada hanya Allah. Tuhan sebenar-benarnya adalah Allah. Jangan kamu meyakini ada Tuhan lain. Sebab orang Arab, mereka yakin Allah sebagai Tuhan. Orang Arab mereka yakin. Orang Arab sebelum kedatangan Nabi SAW, oleh kerana mereka yang berada di Mekah contohnya, mereka ini adalah zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, daripada jalur keturunan Nabi Allah Ismail. Jadi mereka ini adalah mewarisi akidah Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Cuma daripada zaman ke zaman, zaman ke zaman, zaman ke zaman, bila sampai pada satu masa, akhirnya akidah yang mereka pegang, yang mereka warisi daripada ayah, datuk, nenek moyang mereka satu ketika dahulu, yang asalnya berpunca daripada agama Islam yang dipegang oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail AS, akhirnya berubah. Sudah berlaku tokok tambah. Berlaku perkara-perkara baru, bid'ah. Berlaku benda-benda baru yang lari daripada Islam. Maknanya mereka sudah berakidah, oh kita ni adalah hamba Allah yang berdosa. Bila begitu, kita tak layak nak minta terus kepada Allah. Kita tak layak terus nak minta kepada Allah. Mari kita kena minta kepada perantaraan. Maksud dia mereka mula meminta kepada berhala-berhala mereka, patung-patung mereka, yang mereka beriktikad patung itu adalah Tuhan juga. Mereka beriktikad, mereka berkeyakinan patung-patung itu adalah Tuhan, cuma Tuhan-Tuhan status kecil. Tuhan paling besar yang paling tinggi statusnya adalah Allah Azza wa Jal. Namun oleh kerana Allah merupakan Tuhan yang paling tinggi sekali, tidak layak sebagai manusia yang kecil macam kita yang banyak dosa, nak minta terus keampunan daripada Allah. Nak minta secara langsung daripada Allah. Kena minta dengan Tuhan-Tuhan kecil ni dulu. Tuhan-Tuhan kecil akan bagi tahu kepada Allah, lalu Allah akan mengabulkan doa mereka. Itu keyakinan mereka. Maknanya sebab itu kalau kita tengok, kalimah Allah ni memang digunakan oleh Arab musyrik. Wallahi, saya sebut. Dalam masa yang sama, mereka juga bersumpah, Wallati wal Uzza, demi Tuhan Al-Lata dengan Tuhan Uzza. Mereka yakin pula ada Tuhan lain, iaitu Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan yang lain. Mereka meyakini macam-macam Tuhan. Hatta di dalam di keliling Kaabah itu, pada zaman baginda Nabi SAW, sebelum pembukaan kota Mekah, ada 360 Kaabah, 360 berhala yang mengelilingi Kaabah. Mereka ketika Nabi di Makkah, ketika Nabi di Madinah, sewaktu Nabi solat menghadap ke Kaabah, Nabi Nabi sembahyang, dalam keadaan depan Nabi ada patung berhala. Bila patung berhala itu dihapuskan pada pembukaan kota Makkah. Maknanya mereka orang Arab ni, mereka telah membawa benda-benda baru, bid'ah dalam agama. Ini baru betul bid'ah. Bawa benda baru bercanggah dengan agama. Mereka bawa satu pemikiran, ada Tuhan lain selain daripada Allah. Jangan kata satu-satunya Tuhan Allah. Ada Tuhan lain. Lalu ini dinamakan sebagai syirik. Asyirku dalam bahasa Arab. Menjadikan ada akan kongsi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan ada benda yang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW, begitu juga dengan para rasul sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala jami'il anbiya as-salatu wassalam, semua para nabi membawa akidah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nabi ini, contoh, seorang nabi itu dengan nabi yang lain, mungkin dari segi hukum hakam fiqh berbeza. Zaman kita boleh makan daging unta. Zaman nabi-nabi sebelum ini, ada di kalangan nabi-nabi, Allah Ta'ala haramkan ke atas mereka makan daging unta. Zaman kita, sebagai contoh, bila kita baju kotor, kena najis, kita boleh basuh dengan air. Zaman satu ketika dahulu, syariat hukum fiqh satu ketika dahulu, sebelum kedatangan Nabi SAW, kalau baju kotor, kena di sini najis, tak boleh basuh, kena gunting terus kawasan itu dah kena buang. Biarlah bertopang, berkoyak, kemudian jahitlah baru. Zaman kita, zaman bawah Nabi SAW, kalau kita tengok syariat kita, kita semua berwuduk nak sembahyang. Zaman satu ketika dahulu, yang berwuduk hanya Nabi-Nabi. Zaman kita nak sembahyang mana-mana pun boleh. Sembahyang di rumah boleh, di jalan boleh, di mana-mana boleh. Asal tempat tu bersih. Zaman satu ketika dahulu, nak solat mesti dalam tempat khusus rumah ibadah. Maksudnya dalam masjid saja yang boleh solat. Di rumah tak boleh sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok agama Kristian, agama Yahudi, mereka melakukan ibadah dalam kuil mereka, dalam gereja mereka. Sebab ini adalah merupakan warisan agama para nabi sebelum ini, iaitu solat hanya di tempat khusus, tidak boleh di dalam rumah. Cuma zaman datang Nabi SAW, Nabi menjadikan semua tempat boleh dilakukan solat di sana. Di rumah boleh, di tanah boleh, hatta di laut pun boleh.
Maknanya para hadirin yang dirahmati Allah, para nabi dan para rasul berbeza-beza dari segi hukum hakam fiqh. Namun, tidak ada perbezaan daripada seorang nabi kepada seorang nabi yang lain dari sudut akidah. Sebab itu semua para nabi syariatnya berbeza-beza. Namun, akidah semua para nabi adalah sama. Iaitu mengatakan, La ilaha illallah. Dan semua para nabi diminta oleh Allah mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syariat datang untuk mengatakan jangan dalam otak kita beriktikad ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kata sebenarnya Tuhan bukan Allah, ada yang lain, dia telah melakukan kekufuran, dia telah mungkar, dia telah ingkar kepada Allah. Kalau dia kata Allah Ta'ala memang Tuhan, tapi dalam masa yang sama ada Tuhan yang nombor 2, ada nombor 3, ikutlah berapa banyak dia nak sebut, kesemua ini membawa kepada syirik. Iaitu menyatakan ada Tuhan lain selain daripada Allah, dan ini membawa kepada, kalau sebelum tu dia seorang mukmin Muslim, semua amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah pun keluar daripada agama Islam. Kerana agama Islam meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada langsung namanya Tuhan, hanya satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini namanya syirik. Syirik besar. Syirik yang menyebabkan orang itu terkeluar terus daripada agama Islam. Menyebabkan kalau dia mati dalam keadaan dia tak bertaubat, dalam keadaan dia tak bertaubat daripada akidah sesat ini, dia tak kembali kepada mengakui hanya Allah saja sebagai Tuhan. Dia mati dalam keadaan dia bagi dia ada Tuhan lain, dia akan mati sebagai orang bukan Islam dan dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Wal-iyazu billahi min zalik. Amalan dia ditolak oleh Allah, Allah tidak akan ampunkan dosa dia, dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Orang Islam pula, kalau dia mati jahat sekalipun, dia mati sedang buat maksiat. Wal-iyazu billahi min zalik. Dia mati sedang dia berbuka puasa depan orang ramai. Dalam keadaan tak ada keuzuran. Sekarang ni kita bulan Ramadan. Jahat sungguh orang ni. Tapi dia beriman. Dia yakin Allah Ta'ala tu Tuhan. Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi dia degil. Dia jahat. Dia makan nasi goreng depan orang ramai. Orang kata kenapa ni? Dia kata saja malas pula puasa hari ni. Kan puasa wajib? Dia kata memanglah puasa wajib. Tapi saya tak nak puasa. Dia makan, punya dia semangat nak tunjuk dia tak nak puasa tu, tiba-tiba tercekik tulang, mati. Dalam keadaan tak ada bertobat. Adakah dia akan kekal api neraka Allah? Tidak. Dia akan diserahkan urusannya kepada Allah. Kalau Allah mahu, Allah akan ampunkan dosa dia. Boleh saja dia ke syurga terus. Kalau Allah mahu. Sebab Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Namun kalau Allah mahu dengan keadilan Allah, Allah boleh menjadikan dia berada dalam api neraka. Akan dibersihkan diri dia daripada sebarang dosa. Apabila selesai dosa-dosanya dibersihkan dengan api neraka Allah, waliyazbillah min zalik. Moga kita tak dijadikan orang begitu. Lalu orang ini walaupun dia mati dalam keadaan mati sedang makan di dalam bulan Ramadan, buka puasa sengaja sini, tak berpuasa ni dosa besar. Tak berpuasa bulan Ramadan ni dosa besar. Melainkan kalau dia ada keuzuran, doktor suruh, okeylah. Ni saya saja, dia sihat segar bugar, tiba-tiba tak nak puasa, saja tak nak puasa. Maka dia telah melakukan dosa besar. Okey, dia mati, adakah dia akan kena ke Allah selama-lamanya? Tidak. Sila hari bulan dia ke syurga terus. Kalau Allah mahu, dia akan berada sementara dalam api neraka. Sampai ketika yang diinginkan Allah, dia akan dikeluarkan dalam api neraka. Lalu dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang Muslim ini oleh kerana dia bawa akidah yang sangat besar, iaitu pengakuan tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akidah ini sangat bernilai. Menyebabkan kalau dia pelaku dosa, dia macam mana sekalipun, kalau dia mati dalam keadaan dia bawa akidah ini, hujung nasib dia nanti adalah syurga Allah. Sama ada terus ke syurga atau dia akan dibersihkan terlebih dahulu dalam api neraka. Orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, percaya Nabi Isa pula sebagai Tuhan, percaya pula ada dewa-dewa sebagai Tuhan, percaya pula Allah Ta'ala ni Tuhan, tapi dalam masa sama ada Tuhan yang nombor 2, ada Tuhan nombor 3. Kalau mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak kembali kepada akidah tauhid, orang ini akan mati dalam keadaan sangat menyedihkan. Dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya
tidak akan mati selama-lamanya dalam api neraka, dan dia akan hidup selama-lamanya dalam api neraka, tidak dikeluarkan sama sekali. Wali'iyyazubillahi min zalik. Sebab itu dosa syirik ni dosa yang sangat besar. Ini namanya dosa syirik yang paling besar sekali. Ada juga jenis syirik-syirik yang lain yang tidak sampai tahap kepada membawa kemurtadan. Ini yang kita panggil syirik khafi. Dalam ilmu tasawuf disebut syirkun khafi. Syirik yang halus. Iaitu kita buat satu benda bukan kerana Allah. Tapi dalam hati kita, Tuhan kita Allah. Dalam hati kita, Tuhan kita Allah. Kita yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Namun bila orang tu buat amalan, ada orang buat amalan bukan kerana Allah. Dia solat malam sebab nak tunjuk dekat orang. Maknanya dia telah solat untuk Allah dan untuk orang. Jadi dia telah menjadikan ada yang kedua selain daripada Allah. Dia tidak membulatkan tekad hanya untuk Allah. Dia belajar, contoh. Dia belajar tujuan dia bukan kerana Allah. Tujuan dia nak menunjuk dia ni hebat, dia ni alim supaya dia ramai pengikut. Tujuan dia lain pula. Maka dia telah menjadikan Allah itu bukan satu-satunya tujuan. Ada tujuan yang nombor dua pula. Dia tidak ikhlas semata-mata kerana Allah. Ini juga dari sudut bahasa dinamakan syirik. Menjadikan ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, ianya tidak boleh membawa kepada terkeluar daripada agama Islam. Yang boleh membawa orang itu keluar daripada agama Islam hanyalah kalau dia beriktikad ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan lain yang membawa kepada kemurtadan. Adapun kalau dia tidak ikhlas, buat ibadah nak tunjuk pada orang, baca Quran nak tunjuk dia banyak baca Quran, kesemua ini akan menyebabkan dia juga terkena serpihan syirik. Cuma namanya syirik kecil. Syirik iaitu dia tidak mengikhlaskan hati dia kerana Allah SWT semata-mata. Namun dia buat itu tujuan untuk yang lain. Bukan kerana Allah. Dia juga terkena serpihan dosa syirik. Namun, syirik yang dimasukkan tidaklah membawa kepada keluar daripada agama Islam. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ini, sesungguhnya syirik, iaitu menjadikan satu perbuatan bukan kerana Allah, dia sangat-sangat lebih tersembunyi, lebih daripada pergerakan semut. Kita tengok semut, kita tak nampak pun kaki dia bergerak. Halus sangat. Maknanya dia merupakan satu benda yang kadang-kadang kita sangat tak terperasan. Maka kata Nabi, sebenarnya kalau kamu tengok semut lalu pun itu benda pun kamu tak perasan, sebenarnya syirik lebih-lebih lagi. Cuma maksud Nabi di sini bukan syirik keluar dari agama Islam, tapi syirik dalam erti kata yang lebih umum, termasuk keluar dari agama Islam ataupun menjadikan benda lain, buat ibadah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi kata, saya nak ajar kamu satu doa, kalau kamu sebut kamu akan selamat, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang dosa syirik. Tak kira dosa besar, tak kira syirik yang kecil. Tak kira syirik yang mengeluarkan kamu dari agama Islam atau syirik yang menyebabkan pahala kamu berkurangan sebab kamu walaupun tak keluar dari agama Islam tapi kamu tidak ikhlas dalam beribadah. Iaitu ucapan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, kami berlindung dengan bantuanmu ya Allah daripada kami menjadikan kamu ada rakan kongsi. Kami menjadikan ada benda lain sebagai rakan kongsi bagimu ya Allah, dalam keadaan kami sedar, dalam keadaan saya sedar ya Allah. Saya sebut dalam keadaan saya sedar. Dan saya juga memohon keampunanmu ya Allah daripada benda yang saya tak sedar. Pernah buat ibadah tunjuk-tunjuk kat orang bukan kerana Allah, tak terperasan. Maka kita minta Allah ampunkan dosa kita. Kalau ada dosa syirik, sama ada dosa besar atau kecil, syirik besar atau syirik kecil sebelum ini. Dan kita juga minta Allah melindungkan kita daripada kita menyengutukan Allah, sama ada mengatakan ada Tuhan lain pada Allah, atau mengatakan atau menjadikan perbuatan yang dilakukan bukan kerana Allah. Nabi ajar kita baca 3 kali. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni dalam ibadah kadang-kadang kita buat bukan kerana Allah. Saya mengajar ni, tantah dalam hati saya nak tunjuk saya hebat. Wali'azubillah min zalik. Nak tunjuk, oh hebat dia baca hadis. Oh hebat dia. Nak tunjuk dia ni segala-galanya. Tengok ucapan dia sedap. Tengok cara huraian dia bagus, terang.
Bukan kerana Allah, bukan kerana mencari Allah, bukan kerana mencari cinta Nabi. Mungkin ada orang buat buatan begitu. Semua daripada kita akan ada terselit juga rasa dalam hati, nak buat benda bukan nak kerana Allah, nak tunjuk kat orang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ajar supaya tiap-tiap hari kita bersih daripada dosa ini. Daripada dosa tidak ikhlas kepada Allah. Supaya kita pulang kepada Allah satu hari nanti, kita memang bersih seperti bersihnya kain kafan kita. Bersih. Tidak langsung ada benda kita buat bukan kerana Allah. Walaupun pernah ada, tapi Tuhan dah ampun. Apa caranya? Dengan kita mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita sebut sebanyak 3 kali. Mungkin ini bagi orang yang dia mengamalkan beberapa zikir. Mungkin dia akan baca zikir ini. Dalam susunan zikir yang telah diajarkan oleh para gurunya, mungkin kita akan mengamalkan zikir ni. Contoh, seseorang yang setiap hari dia membaca Al-Wazifah Az-Zarruqiyah. Dia berpegang dengan tarikat As-Siddiqiyah Asy-Syazuliyah Ad-Darqawiyah. Contoh, dia akan jumpa zikir ni dalam Al-Wazifah Az-Zarruqiyah, iaitu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam sebanyak 3 kali dibaca. Tapi mungkin tuan-tuan puan-puan sedang pendengar mungkin tidak pernah mengambil mana-mana tarikat zikir, tarikat sufi. Lalu mungkin tak jarang-jarang sangat mengamalkan ini. Jadi saya cadangkan tuan-tuan kepada diri saya dan juga semua yang hadir, kita selitkan zikir ini di dalam zikir lepas sembahyang. Walaupun Nabi tak kata pula jadikan ia sebagai zikir lepas sembahyang, ya. Dan kita pun tak tahu lepas Nabi sembahyang Nabi baca ke tidak zikir ini. Namun kalau kita baca lepas sembahyang pun tidak berdosa. Sebab walaupun benda itu tidak dipraktikkan secara jelas oleh Nabi dalam lepas sembahyang, contohnya, katakan Nabi tak pernah sebut zikir ni lepas sembahyang, kalau kita sebut lepas sembahyang tidak bermasalah sebenarnya. Kerana kita telah mengamalkan apa yang disuruh oleh Nabi, dan Nabi tak kata pun dalam hadis ini jangan baca lepas sembahyang, baca di hanya waktu sekian-sekian. Nabi tak kata pun begitu. Makanya kita boleh amalkan walaupun lepas solat. Jadi saya cadangkan tuan-tuan, oleh kerana setiap hari kita solat, jadikan zikir ini sebagai zikir lepas solat. Mungkin dalam zikir lepas solat yang kita biasa dengar di masjid tak ada zikir ni. Maka kita selitkan dengan kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita jadikan sebagai budaya supaya kaum muslimin ini tiap-tiap hari dia bersih daripada dosa syirik. Sama ada syirik yang luas, syirik yang besar, wali'azubillah, dan juga syirik yang kecil, yang mengatakan, yang menjadikan ada ibadah lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alang-alang tuan-tuan yang dirahmati Allah dah kita baca. Marilah kita sama-sama membaca zikir ni sebanyak 3 kali. Kita amalkan terus. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita pernah mengamalkan. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Al-Azkar menyatakan, apabila kita jumpa satu zikir, Nabi ajar kita satu zikir, contohnya, sekurang-kurangnya dalam hidup kita pernah mengamalkan walau sekali. Itu paling kurang. Jangan kita lalu tak amal terus. Jadi kalau contoh kita jumpa satu zikir, amalkan terus walau sekali dalam hidup kita. Baik, kita baca sebanyak 3 kali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Moga-moga hari ni sekarang ni Allah dah bersihkan kita terus daripada mana-mana benda yang berkait dengan syirik. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita sebut tentang hadis ke-24 ni, satu benda yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dalam isu syirik, isu murtad, isu kata kamu telah buat benda syirik, kamu telah murtad. Saya tengok orang Melayu kita mulutnya laju sikit bab ni. Jangan, ini benda syirik. Jangan tuan-tuan. Syirik ni kita nak bagi tahu benda tu dia menyebabkan orang tu terkeluar dari agama Islam. Jangan tuan-tuan, sebab dosa syirik adalah dosa paling ngeri sekali yang dilakukan oleh seseorang. Lebih dahsyat daripada orang pukul orang, sembelih orang, potong orang. Dosa syirik ni lebih dahsyat daripada orang yang berzina dengan mak dia sendiri. Wali'azubillah min zalik.
lebih dahsyat daripada orang yang membunuh manusia, yang memalukan manusia, yang tuduh orang, yang mencuri. Ni dosa syirik. Dosa mengatakan ada Tuhan lain selain daripada Allah. Cuma orang Melayu kita ni sikit-sikit, ini adalah benda syirik, ini adalah benda syirik. Pergi ziarah kubur, syirik. Ada juga orang begitu. Ya Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita cepat kata syirik-syirik ni. Sebab takut kita, saya tak langsung, kita didik diri kita untuk kafirkan orang. Mengkafirkan seseorang Muslim itu dosa besar. Mengkafirkan seorang Muslim itu dosa besar. Kalau orang itu rupanya dia tak kafir, naya orang yang mengkafirkan tu. Sebab tu dalam fiqh, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, nak kata orang ni terkeluar dari agama Islam ataupun tidak, itu bukan bidang kekuasaan individu Muslim. Itu adalah bidang mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Kita belajar fiqh, kita hanya belajar, kalau buat benda ni jatuh kafir. Buat benda ni terkeluar dari agama Islam. Tapi kalau kebetulan ada orang buat benda yang kita belajar boleh bawa kepada murtad, kita tak boleh kata, orang kalau dia sujud kepada selain pada Allah, dia telah keluar daripada agama Islam. Kita pun belajar, antara benda yang boleh bawa pada murtad, kalau orang sujud bukan kepada Allah. Tiba-tiba satu hari kita pergi kubur, tengok ada satu orang sujud dekat kubur. Kita kata, kau dah murtad. Tak boleh tuan-tuan. Yang kita belajar adalah fakta. Kalau kita tengok satu orang dia buat benda yang macam kita belajar boleh bawa kepada murtad, bukan kerja kita, kamu dah murtad tak? Habis apa kerja kita? Adukan kepada mahkamah, fulan bin fulan buat perbuatan sekian-sekian yang secara zahir boleh bawa kepada murtad. Mahkamah yang akan panggil dia, mahkamah yang akan bicara dia. Tanya dia, apa kamu duduk begitu? Dia kata, saya Tuan Hakim, satu hari pergi ziarah kubur. Tiba-tiba sakit perut Tuan Hakim. Bila sakit perut, saya tahan. Lah kali saya terduduk tu, punya sakit tekan perut. Rupanya dia bukan sujud. Dia sakit perut, tapi dia jadi keadaan dia, rupa dia macam dia sujud. Rupa jadi macam sujud. Kita pandang dia sujud, kita ingat dia kafir. Padahal dia ketika itu sedang menderita sakit perut. Cuma kebetulan depan kubur. Zahir macam dia sembah kubur. Nampak tak? Maknanya, mahkamah yang akan menentukan orang ini jatuh syirik atau tidak. Sebab menjatuhkan seseorang itu daripada keluarkan dia daripada agama Islam, ini satu benda yang sangat bukan mudah. Sebab bila dia telah terkeluar dari agama Islam, akan terkait hukum-hukum yang lain. Kalau dia meninggal dunia, harta dia tak akan diwarisi oleh anak-anak. Kalau isteri dia meninggal dunia, dia tak akan dapat. Kalau dia ada isteri dia terpaksa difasahkan. Tak boleh dia jadi suami isteri dah. Maknanya kalau dia meninggal, dikubumikan dia perkuburan lain. Maknanya bukan sekadar hukum akhirat saja berbeza, hukum dunia juga berbeza. Akan berlaku hukum-hukum khusus kepada orang yang telah keluar daripada agama Islam. Sebab tu kaum muslimin, kita bila belajar tentang syirik, belajar tentang murtad, memang betul kita kena belajar supaya kita menjauhkan benda-benda yang boleh bawa kita keluar dari agama Islam. Namun kalau ada orang melakukan simptom murtad itu, fulan bin fulan buat benda begini, dalam kitab kalau buat macam ni boleh bawa kafir, bawa kepada keluar dari agama Islam. Bukan kerja kita mengkafirkan dia, bukan kerja kita kata dia begini. Bukan kerja kita kata awak dah murtad, awak dah terkeluar dari agama Islam. Kerana tugas untuk meneliti dia ini betul-betul jatuh murtad ataupun tidak, itu adalah tugas hakim, tugas mahkamah. Bawa perkara ini dalam mahkamah, biar mahkamah yang adili dia. Mungkin dia buat bukan kerana dia tahu, mungkin dia tak tahu, mungkin dia sebenarnya ketika itu sedang gila. Mungkin ketika itu sebenarnya dia telah diancam. Kalau kamu tak buat begini, kamu akan dibunuh. Lalu dia buat dalam keadaan terpaksa. Benda ini semua perlu diselidiki, diperhalusi oleh mahkamah. Bukan kerja kita. Sebab saya kadang-kadang jadi risau. Kita tengok budaya kita hari ini dimudahkan perkara-perkara begini. Tengok baru ni saya masih tak boleh fikir, subhanallah, bila tersebar gambar Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Zainal Abidin, beliau berada di pusara ibu beliau. Tiba-tiba ada orang tulis penyembah kubur. La haula wala quwwata illa billah. Apa maksudnya? Dia nak kata fulan bin fulan sembah kubur, bukan sembah Allah, atau menjadikan kubur si mati itu Tuhan selain daripada Allah. Kan itu bahaya tu, ucapan-ucapan, bukan ucapan nakal, ini ucapan biadab. Ucapan yang boleh menyebabkan
berlaku secara maharaja lela ni dalam masyarakat kita budaya mengkafirkan orang. Waliyazbillah. Sepatutnya orang yang mengeluarkan ucapan seperti ini perlu diambil tindakan oleh kerajaan. Kerajaan sepatutnya kena tangkap orang-orang begini, perlu diadili dengan baik kerana bahaya. Mereka ini telah mula secara tak langsung menjadikan budaya mengkafirkan ini sebagai satu norma biasa dalam masyarakat. Ini sangat bahaya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita memang sangat gerun dengan dosa syirik. Dalam masa yang sama, jangan kita pula yang mudah-mudah mensyirikkan orang. Menjadikan fulan bin fulan itu keluar dari agama Islam. Kerana tugas menjadikan orang itu keluar ataupun masih berada dalam Islam, itu tugas hakim. Kita belajar fiqh hanya untuk fakta. Untuk kita relatekan, untuk kita praktikkan kepada individu tertentu, bukan kerja kita. Itu kerja hakim. Macam juga kita belajar hukum hudud qisas. Orang mencuri potong tangan. Bukan maksud dia kalau ada orang mencuri, kita tangkap dia, kita terus kerat tangan dia. Tak. Tapi lah kita sebut pencuri dia potong tangan. Ya, pencuri dia potong tangan berdasarkan hukum syariat. Namun, siapa yang berhak menjatuhkan hukuman itu? Bukan individu. Sebaliknya, kerajaan. Mahkamah yang akan memutuskan. Wal'iyazbillahi min zalik. Moga kita selamat daripada dosa menyatakan orang tu kafir, orang ni keluar dari agama Islam dengan bermudah-mudah. Sedangkan kita bukan seorang hakim. Wal'iyazbillahi min zalik. Saya tak tahulah realiti di Malaysia sudah semakin membarah atau tidak. Tapi dalam masyarakat Arab, ya Allah, budaya ni, orang ni kafir, orang ni syirik tu kadang-kadang sangat mudah berlaku. Moga selamatkan Tuhan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita beralih kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-25. Hadis yang berbunyi, hadis yang ke-25 ni menceritakan doa yang akan menghapuskan semua dosa. Tak kira dosa besar, tak kira dosa kecil. Walaupun dosa itu sebesar dosa orang lari di medan perang sekalipun. Maknanya, ini adalah zikir, siapa sebut Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, tak kira dosa dia sebesar apa sekalipun. Tak kira dia buat dosa besar, tak kira dia buat dosa kecil. Kita dengar hadisnya. Hadis yang ke-25, doa yang menghapuskan dosa sekalipun ia seberat dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Orang yang lari daripada medan perang ni dosa besar. Lari daripada medan perang ni dosa besar. Sebab tu, dalam Islam kalau berlaku peperangan, para tentera tidak boleh lari. Melainkan kalau bilangan musuh itu lebih daripada 2 kali ganda bilangan kita. Contoh, tentera kaum muslimin, katakan bilangan kita 1000, kalau bilangan tentera bukan Islam 2000, tak boleh lari. Tapi kalau lebih daripada 2000, boleh lari. Maknanya dia lebih daripada 1 kali ganda. Okey. Tapi kalau bilangan kita bilangan kita dengan dia lebih kurang sama, tak boleh lari. Adalah perincian-perinciannya dari segi fiqh. Tapi ada satu orang lari daripada medan perang. Penakut yang amat, dia lari daripada medan perang. Berdosa atau tidak? Bukan sekadar dosa biasa, dosa kecil. Bukan dosa kecil, dosa besar. Bukan sekadar dosa biasa, dosa sangat besar. Pun begitu, kalau dia amalkan zikir ini, Allah akan ampunkan dosa dia. Walaupun dosanya adalah dosa besar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Biisnadina ila Sayyidina al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa radhiyallahu an qari'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. بسنده عن بلال بن يسار ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِي. Yang bermaksud daripada Bilal bin Yasar bin Zaid. Sayyiduna Zaid adalah hamba Nabi SAW. Maksudnya perawi hadis ini, datuknya adalah sahabat. Dia nama Bilal, ayahnya nama Yasar, datuknya nama Zaid. Zaid itu adalah merupakan bekas hamba Nabi SAW. Maknanya dia merupakan seorang sahabat, datuknya sahabat. Okey. Bilal telah berkata, si cucu Bilal ni si cucu tadilah. Bilal bin Yasar bin Zaid. Bilal telah berkata, ayah saya telah menceritakan kepada saya daripada datuk saya, iaitu Sayyidina Zaid, bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang telah berkata, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang bermaksud, saya memohon keampunan daripada Allah yang maha hebat, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Saya bertaubat kepadanya. Kalau orang ni baca ucapan ini, Nabi kata, nescaya telah diampunkan baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dia telah lari dari medan perang. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zikir ini, memang kaum muslimin banyak baca. Boleh kata rata-rata kita akan baca tiap-tiap hari. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biasa kita baca Al-Hayyul Qayyum. Boleh juga. Kita boleh baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh? Atau kita baca Huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Boleh baca sama ada Al-Hayyal Qayyuma ataupun Al-Hayyu Al-Qayyumu. Dua-dua betul. Jadi zikir ini masyhur di kalangan kita. Iaitu biasanya orang lepas sembahyang je, lepas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu orang Melayu kita sapu muka. Biasanya orang Melayu kita sapu muka. Ada hadis statusnya dhaif. Iaitu waktu kita orang Melayu kita sapu muka. Dalam hadis disebut kita letakkan tangan kita di ubun-ubun. Kita letakkan tangan kita di ubun-ubun. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu ar-Rahmanir Rahim. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Alhamdulillah saya amalkan. Lepas habis kita bagi salam, kita letakkan tangan kita di kepala kita, di ubun-ubun. Kita bersebut Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu ar-Rahmanir Rahim. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Sebahagian kitab kata kita sapu muka. Sebab tu orang Melayu kita sapu muka sebab ada sumbernya daripada kitab. Cuma kalau saya tak silap hadisnya dhaif. Bukan hadis dhaif. Ni dhaif ke? Memang hadis dhaif. Kita tak kata wajib buat. Kita tak kata kalau tak buat berdosa. Dia hadis dhaif ni kita boleh amal. Kita boleh amal. Tak boleh hadis dhaif ni jadikan sebagai dalil hukum. Nak kata wajib tak boleh. Nak kata haram kalau tak buat tak boleh. Namun hadis dhaif ini peranannya adalah untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan. Hari ini ada timbul sikit isu di Malaysia. Bukan takat di Malaysia, seluruh negara Islam hari ini menghadapi virus ini. Hadis dhaif saja macam nak kena buang. Ini juga satu kesilapan. Kalau kita tengok benda ni cuba dibawa juga dalam masyarakat kita. Sampai masyarakat kita pun berkata, Ustaz, hadis ni sahih ke dhaif, Ustaz? Apa tujuan dia nak tahu sahih dan dhaif? Sebab kalau dhaif dia tak nak amal. Sedangkan hadis dhaif peranannya adalah untuk diamalkan. Sebab tu kalau kita tengok kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu berlambak hadis dhaif. Hadis yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dalam kitab itu hadis dhaif sangat banyak. Tetapi Imam Al-Bukhari, pemilik kitab Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari beliau datangkan hadis-hadis yang tak ada langsung hadis dhaif, semuanya hadis sahih. Sebab tujuan penulisan kitab hadis Sahih Bukhari itu adalah untuk menyatakan hadis-hadis ini sahih untuk dijadikan dalil-dalil hukum fiqah. Adapun beliau sewaktu tulis kitab Al-Adabul Mufrad, beliau tulis kitab itu bukan tujuan nak beritahu hukum, bukan nak mengajar kita ini dalil hukum. Tujuan beliau nak supaya kita berakhlak, untuk kita beradab, untuk kita mengamalkan akhlak-akhlak mulia. Jadi dia adalah merupakan benda yang tidak berkait dengan hukum hakam tapi berkait dengan akhlak. Benda yang kita dah tahu, contoh hormat ibu bapa, jaga hubungan silaturahim, benda yang dah tahu hukum. Beliau datang ke hadis-hadis ni nak menggalakkan lagi kita supaya terus dengan akhlak Islam yang mulia. Lalu beliau datang ke hadis-hadis dhaif yang banyak. Kerana beliau selaku seorang ahli hadis yang tahu peranan hadis, mendatangkan hadis dhaif di situ kerana peranannya bukan untuk menentukan hukum. Peranannya adalah untuk bagi tahu supaya kita amal. Jadi hari ini berbeza pula. Kalau hadis dhaif tak boleh amal, dibawa pemikiran seperti itu dalam masyarakat. Pening masyarakat. Moga-moga kita diselamatkan daripada terjebak dalam pemikiran-pemikiran seperti ini. Baik, bila lepas selesai solat, kita pun sapu muka. Kita sapu muka.
dalam hadis disebut kita letakkan tangan di ubun-ubun. Saya secara amanah tak jumpa lagi hadis yang kata menyapu muka itu. Tapi ada disebut dalam kitab-kitab fiqh disapu muka. Cuma saya dengan sebab kelemahan saya belum lagi menemui hadis yang menyatakan Nabi sapu muka. Namun kalau orang Melayu kita nak sapu, berdosa ke? Lantaklah, tak berdosa pun. Menyapu muka lepas ramadan tidak dianggap berdosa. Bahkan disebut dalam kitab-kitab fiqh. Cuma kelemahan saya tak tahu hadisnya. Mana hadisnya saya tak tahu. Mungkin ada, tapi saya tak jumpa. Cuma yang saya jumpa, diletakkan tangan di sini dan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu ar-Rahmanir Rahim, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Lepas tu kalau kita nak sabu silakan. Jadi kita dapat amalkan sekali hadis ni. Cuma hadis ni seingat saya adalah statusnya dhaif. Dan kalau kita tengok, dia adalah doa. Apa doa dia? Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan dia. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu ar-Rahmanir Rahim. Dialah Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasih. Allahumma, ya Allah, azhib anni, hilangkanlah daripada saya al-hamma wal hazan, rasa risau dan juga rasa sedih. Jadi kita pun amal. Moga-moga berkat kita amalkan doa ini, kita tak akan ditimpa kesedihan. Walaupun sedih biasa-biasa. Kalau contoh musim corona ni, bisnes banyak tak menjadi, tak ada kerisauan melampau-lampau. Sebab risau melampau-lampau ni ada orang sampai bawa bunuh diri. Sebab dia dah sampai ke tahap melampau kerisauan dia. Kita minta Allah jauhkan kita daripada kerisauan. Risau tu memang ada, tapi maknanya tidak sampai kepada tahap membahayakan diri kita. Selepas kita selesai bagi salam, orang kita sebut apa? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu kita sambung zikir. La ilaha illallah. Kan zikir biasa orang Melayu kita. Maknanya tuan-tuan, alhamdulillah, hadis ke-25 ni, saya kira ini amalan kita setiap hari. Setiap kali solat. Tengok Nabi kata apa? Subhanallah. Man qala astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra minaz zahf. Siapa yang mengatakan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu allazi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih, apa ganjaran yang akan Allah bagi kepada dia? Diampunkan untuknya segala dosa-dosanya, sekalipun dosa itu adalah, sekalipun orang yang mengucapkan ucapan ini, orang itu adalah orang yang telah lari di medan perang. Maksudnya dia buat dosa sangat besar. Kalau dia sebut zikir ini, Allah ampun dosa dia. Tuan-tuan, kaum muslimin kita baca zikir ini lepas sembahyang. Bila kita dengar begitu, kita tengok hadis, tengok amalan kaum muslimin, kaum muslimin kita ni walaupun ada dosa, Allah ampun. Hinggap dosa, ampun. Hinggap dosa baru, dia sembahyang, dia istighfar, ampun. Maknanya dalam hidup dia ini, dosa tak dapat kekal lama. Alhamdulillah. Kaum muslimin kita kata-kata amalkan zikir ini. Dengan apa yang disebutkan oleh Nabi ini, tahulah kita, orang Islam kebanyakannya dosa tak lekat dengan dia. Dosa dia dengan Allah tak lekat. Cuma kalau dia berdosa dengan manusia, dia kena selesaikan dosa dia dengan manusia. Tapi kalau dosa dia dengan Allah, la qadarallah, satu orang berzina, wali'ayazbillah, dosa besar sangat-sangat. Dia sebut ucapan ni, Tuhan ampun dosa dia. Dia bertaubat pada Allah. Tiba-tiba lepas tu, dia jatuh lagi lembah maksiat, berzina lagi, wali'ayazbillah. Dia mohon keampunan pada Allah, dia sebut zikir ini, Tuhan ampun dosa dia. Maknanya kaum muslimin kita ni umat yang sangat bersih. Kita tengok orang Islam kita biasa-biasa saja. Kalau kita tengok hadis ni, kita tengok kaum muslimin, tengok amalan kaum muslimin, sebenarnya kaum muslimin ni tak lekat dosa dia. Maknanya sebelum dia meninggal tu, dosa dia tak ada, tuan-tuan, insya-Allah. Masa dia nak meninggal tu, dia mesti semayang sebelum tu. Dosa dia Tuhan ampun, tuan-tuan. Maknanya insya-Allah lah kaum muslimin ni adalah kaum yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tengok mengarut je orang ni, kaki rempit lah, itulah, kaki dosa lah, kadang-kadang dia buat maksiat lah. Tuan-tuan, dia pernah sebut tak zikir ni agak-agak dalam hidup dia? Kalau dia sebut dengan ikhlas, kalau Tuhan terima, macam mana? Maknanya ampunlah dosa dia. Maknanya kaum muslimin kita ni tak boleh kita pandang lebih kurang. Maka dengan sebab itu, para awliya, para guru-guru kami ajar kami, pandanglah setiap muslim itu sebagai pandangan kamu melihat seorang wali Allah.
Ni ada 2 orang yang tengah rakam video depan saya ni. Saya kena pandang, ni wali Allah besar ni, ni wali Allah besar ni. Saya bukan. Sebab saya tahu. Memang saya sebut zikir ni. Takut Tuhan tak terima. Itu je lah pula. Takut Tuhan mengarut dia budak ni. Tuhan tak terima. Tapi kawan saya dia sebut. Mana tahu kalau Allah terima. Sebab tu dalam tasawuf, dalam ilmu kesufian, kita diajar, pandanglah semua manusia ni wali Allah. Dan dalam masa yang sama, Nabi pernah sebut, Man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, siapa yang telah menyakiti waliku, aku melancarkan perang kepadanya. Agak-agak berani tak kita nak berperang dengan Allah? Boleh menang tak agak-agak? Tak berani kita nak perang dengan Allah. Tak akan menang tuan-tuan kalau kita nak berlawan dengan Allah. Allah kata, aku ada kekasih. Siapa? Waliku. Siapa lawan kekasihku, siapa maki kekasihku, siapa sakiti kekasihku, aku lancar perang dengan dia. Kalau dah dilancar perang oleh Allah, tak selamat orang tu. Maknanya, kita tak boleh menyakiti seluruh kaum muslimin. Tak kira dia macam mana sekalipun. Kita nak pergi surau, tengok ada orang pun nagih dadah. Kita kata, hoi, mengarut kau ni, bodoh kerja begini. Kita maki dia. Terasa hati dia. Dia wali Allah tuan-tuan. Tapi dia hisap dadah. Memang dia hisap dadah. Tapi mana tahu dia istighfar pada Allah, rupa-rupanya Allah ampunkan dosa. Masa dia sakit hati tu, Allah telah ampunkan dosa dia. Tak pasal-pasal kita menyakiti seorang wali Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena pandang seluruh kaum muslimin ini adalah orang-orang istimewa di sisi Allah. Sebab dia akan sebut zikir ni insya-Allah. Dia akan sebut astaghfirullahalazim. Dia pun mungkin tak tahu ini kelebihan dia, tapi sudah menjadi amalan dia. Setiap kali sembahyang dia akan sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampun dosa dia. Jadi dengan sebab itu, zikir ini saya sangat gembira bila baca hadis ini. Sebab kita akan melihat betapa kaum muslimin ini adalah manusia yang bersih daripada dosa. Dosa besar pun bersih, dosa kecil pun bersih. Sebab Allah akan ampunkan, kata Nabi SAW, siapa sebut saja zikir ini, Allah akan ampunkan dosa dia. Tak kira dia macam mana sekalipun. Hatta kalau dia lari perang sekalipun. Lari perang dosa besar tuan-tuan. Sangat besar dosanya. Namun, Allah akan ampunkan juga dosa orang ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa syukur pada Allah yang telah memberikan kita taufik untuk kita dapat mengamalkan zikir-zikir ini secara warisan pula tu, turun-temurun kita dapat zikir ini daripada masyarakat kita, daripada ayah, datuk, nenek moyang kita sampai ke hari ini. Tinggal lagi untuk dikekalkan, untuk diamalkan sampai kita mati. Sebab itu para hadirin dirahmati Allah, bila kita baca begini, kita tengok kita berada dalam amalannya, kita syukur pada Allah. Dan kita mohon kepada Allah untuk Allah Ta'ala teruskan kita dengan zikir ini. Marilah sama-sama tuan-tuan, kita ambil peluang. Ala-ala kita dah baca zikir ini, kita amalkan bersama. Kita baca zikir ini secara bersama sebanyak 3 kali. Dan saya minta, jangan dilepaskan peluang untuk kita mengamalkan zikir di lepas sembahyang. Habis sembahyang, astaghfirullahalazim, kita amalkan zikir ini. Mari kita baca zikir ini sebanyak 3 kali bersama-sama secara jemaah insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ya Rabb, moga-moga Tuhan ampunkan dosa kita sekarang tuan-tuan. Moga-moga langsung tak ada dosa kita bawa sekarang ni. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat besar harapan kita kepada Allah. Nak pula kita pada bulan Ramadan, kita sangat sayang kepada Allah dan kita sangat tahu Tuhan sayang sangat kepada kita. Dan kita sangat-sangat optimis Allah telah ampunkan semua dosa-dosa kita yang berkait dengan Allah. Tinggal lagi kalau kita ada dosa dengan manusia, tuan-tuan kena menyelesaikan dosa itu. Kalau ada orang dia ada dosa dengan manusia, dia kena selesaikan. Kalau dia pernah terambil duit orang, selesaikan. Jangan terus dengan duit haram. Kalau dia pernah menyusahkan, menganiaya satu orang, pastikan orang yang dizalimi itu diberikan kembali haknya. Ya Rabb. Sebab Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa antara kita dengan Allah. Namun kalau dosa antara kita dengan makhluk, Allah akan ampunkan kalau makhluk itu mengampunkan. Kalau makhluk itu tidak mengampunkan, naya kita di akhirat kelak. Kita bawa amal ibadah,
silap Allah akan ambil ibadah tu bagi kepada dia. Tiba-tiba ibadah kita habis dah tuan-tuan. Allah ambil dosa dia bubuh kat kita pula. Minta dijauhkan Tuhan daripada jadi orang yang muflis di akhirat kerana kita buat masalah dengan orang. Sebab tu mengumpat orang dosa tuan-tuan. Bukan dosa kecil tuan-tuan, dosa besar. Mengumpat orang, mengutuk orang. Kita memang bila kita tak puas hati dengan orang, mulut kita cepat mengata orang. Dia ni begini. Benda kita sebut kena betul. Tapi kalau dia dengar sikit hati tak? Dia sikit hati. Maksudnya kita telah mengata dia. Mengata dia itu dosa besar tuan-tuan. Kita ingat dosa kecil. Kita ingat benda biasa tapi dia dosa besar. Sebab tu kalau kita berasa tak puas hati, senyap dah tuan-tuan. Ada orang tu dia buat benda yang kita sakit hati. Kita jumpa kawan kita, mulut tu nak cerita je buruk budak tu. Kau tahu tak fulan tu? Aku masih sakit hati betul dengan dia. Dia ni dah lah mulut busuk. Ada je. Mulut kita tu cepat tuan-tuan. Jangan. Kita dengan Allah Tuhan boleh ampun dengan mudah. Dengan orang ni nanya. Saya mohon keampunan daripada Allah sebab dosa-dosa mengumpat saya sebelum ni. Moga-moga kita semua diampunkan Tuhan daripada kita jadi orang muflis di akhirat kelak kerana kita buat masalah dengan manusia. Manusia itu pertama adalah wali Allah. Buat masalah dengan dia. Dosa kita pula banyak, pahala tak banyak. Takut nanti pahala kita habis, dosa dia bubuh pula pada kita di akhirat kelak. Moga-moga diselamatkan Allah daripada menjadi bahan bakaran api neraka Allah. Wali'ayazubillahi min zalik. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita nampaknya waktu kita sudah sejam kita berlalu. Dan saya rasa sekadar ini sajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah di lain pertemuan ada rezeki. Kalau sehat, besok kita bertemu lagi. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.